Indonesia. Toan. Patimo. Ya, Toan. Si Maria. Ya, Toan. Indonesia. Ya. Kenapa Niko? Ada yang ada acara nggak nih? Ada yang mau kesaksian nggak? Kasih tahu dulu. Hari ini ada yang mau kesaksian? Ya Niko, kenapa Niko? Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Kita akan mulai hari ini MC-nya dirangkap semua sama Andi Muse. Ya, Andi Muse, Juli, ayo Jangtau. Terus kemudian kita akan tayangkan di YouTube, tapi link YouTube-nya baru, bukan yang kemarin. Jadi nanti akan di-share di grup. Ya, akan dikirim di grup share. Oke, baik. Sudah jam 10 ya, boleh mulai Andi Muse ya. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa melalui Zoom ini. Kita tidak merasa sendirian, tetapi kita punya teman, sahabat, saudara, dan rekan-rekan yang boleh menemani kita dalam kehidupan kita. Nah, saudara, nanti ada kesaksian kalau memang ada sebelum nyanyian khotbah, boleh dipersiapkan kalau ada satu orang mungkin bisa. Suaranya kecil amat. Iya. Cek. Ya. Sekarang bagaimana? Oke? Udah, Dek. Ya. Jadi nanti akan ada, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau kesaksian boleh mengisi pada waktu satu lagu sebelum khotbah. Nanti silakan ya, bisa mengajukan. Ya. Oke ya, saya mute semuanya supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Ya, kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita masuk saat hening sejenak ya. Kita menyanyikan lagu favorit kita, Jialing Sung, mengingatkan kita akan persekutuan kita. Wahai 我的家里，温馨又从容。它是那万家的王，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又坐在其中。
少慈爱，活出一个家庭。家里yang sayang, lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya我爱我的家里，温馨又从容。它是那万家的王，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中。多少慈爱，活出一个家庭。家里yang sayang, lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang agape, karena Tuhan sertai, kasih-Nya melimpah, jadilah warga jalim.我爱我的家里，温馨又从容。它是那万家的王，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，有主在其中。多少慈爱，活出一个家庭。Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hati yang bersyukur adalah menjadi syarat bagaimana kita menikmati kehidupan kita, baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. 圣子耶稣，我愿尊你为大。耶稣，我愿尊你为大。我爱你，敬佩你，我全心敬拜你，是
是耶稣，我愿尊你为大。Menghibur hatiku, Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu mengingatkan kami betapa besar Engkau telah mengasihi kami, memberikan kami hidup yang penuh makna, baik saat kami masih usia muda maupun saat kami sudah usia senja. Kasih-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu selalu konsisten, dan kami minta tolong agar kami diajari bagaimana menghayati cinta-Mu dalam keseharian kami, dalam keadaan kami, dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan masih muda, kuat, ataupun saat tua, sudah lemah. Kasih-Mu kiranya boleh kami hayati selalu. Kami akan melanjutkan persekutuan kami ini Tuhan, kiranya persekutuan ini menjadi pengingat bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa ada teman-teman dan sahabat yang selalu bersama dengan kami, menemani kami dalam masa pandemi ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Dekat Padanya yang akan mengingatkan kita betapa kita harus selalu dekat padanya, membuat hidup kita selalu kuat dan mengingat Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkat-Ku yang bakal melebihi jiwaku sepanjang jalan hidupku. Ku mau jalani ku Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalani ku Dia. 我不求世界的欢乐，也不求世界美丽，我愿受任何的劳苦，这些主与我同行。靠近主，靠近主，靠近主，靠近主，我愿受任何的劳苦，这些主与我同行。Silakan kalau ada dari antara saudara-saudara yang mau kesaksian singkat. Iya, Bu Arianti Lim. Yes, 现在啊
呀，感谢主，今天给我机会我要做一小段的分享，在我信主的时刻刚刚信主的时候，因为我认定神的话语是我脚前的灯，路上的光，所以我每天早上我就上去我的晒台晒衣服的地方上面，我去祷告，我一直唱那一首诗歌，主的话充满我。那个时刻我真的很需要主的引领与带领，因为我满身的重担，还有一颗很不平安的心，不知道前面的道路怎样走，所以我很需要神你的话语来充满我，教导我，给我力量。那我每天就是照着时间，我就唱诗，我就祷告，甚至读经，也能够看到上帝的安慰，还有带领，教导我怎样来面对这个充满苦难重担的生活。那个时刻我真的没有什么依靠，我只有唯一的依靠就是上帝主耶稣。那在这20年的信主路上，我看到上帝不断的带领，不断的保守供应，直到我到了今天，我满身的感谢感恩上主，他是我有这个永生的生命。不但这样，他也拯救了我们儿女们。现在只有一个大儿子还没有全然的信主，其实他是受洗了，可是可能他自己有自己的苦难重担，我们不知道，有挣扎我也不知道，他就好久不去教会了。那我现在就不断的为他祷告了，我们求神有一天能够再带回他，回到他的面前来赞美敬拜。我们感谢主。可是最近我看到我的儿子有多少有改变了，因为以前他不是这样的，他是因为自己没有这个能力，所以有一点气馁，有一点且善世纪，所以他对生活对这个社会感到没有盼望。可是最近又看到他有所改变，懂得珍惜，也懂得疼我。以前他都没有这样关心我，或者给我那个每月的会员，现在他懂得了，每月都寄给我固定的。我很感谢主，感恩我们这一位充满慈爱又有怜悯的救主。我用满心来感谢你，可是我没有能力报答我们的上帝丰盛的恩典不断的领导我们，可是我们要用什么来报答他呢？我们只有用我们的心还有我们的口日夜不断的赞美荣耀他。这荣耀归给我们上帝上帝，感谢。谢谢，我的分享到这里。谢谢Bu Ariyanti Lim. Kita kesaksian yang sederhana tetapi dalam, dan juga pergumulan dengan anaknya, tapi rupanya sudah mulai perubahan yang baik. Kita bersyukur dan kita akan terus mendoakan. 也求弟兄姐妹牧师们帮我祷告他的名字叫哈利庄。Hardy ya. Hardy Zhuang 帮我祷告，愿神有一天能够拯救他，改变他，来为主做美好的见证，来荣耀主的名。Baik, nanti di dalam doa syafaat Wang Musa akan mendoakannya. Ya. 感谢主呀，谢谢大家。Iya. Baik, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Penuhiku dengan firman-Mu.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们还没有思考及聆听神的话语之前呢，我们先来祷告。 Penuhilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. 主啊，用你的话来充满我们， Karena hanya Engkaulah yang mampu memuaskan hati dan jiwa kami. 因为只有你的话语才能够满足我们的心。 Berikan hikmat buat kami semua yang mendengarkan supaya kami bisa mengerti firman-Mu. 主啊，你赐给我们有智慧，使到我们聆听了你的话语，我们都能够明白。 Dan pakailah segala kelebihan dan kelemahan yang hamba-Mu dan Bu Yuliana miliki untuk menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. 主啊，你使用我们，虽然我们软弱，但是你要使用我们，直到我们所传讲的信息真的能够使人更的到你的祝福。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 我们将祈求祷告，那是奉靠主耶稣基督的名求。阿门。 Amin. Ya, Ibu Bapak ya, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan hari ini saya memberikan satu tema, hidup adalah perjuangan. Saya akan coba share screen buat kita semuanya. Ya. Bisa melihat semuanya ya Bapak Ibu Saudara. 大家能够看到呀。 Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, hidup adalah perjuangan dan kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Bu Yuliana baca dalam bahasa Mandarin yang sudah ada di layar. 我们一起来看提摩太后书第4章第6到第8节。 Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 我现在被交给我离世的时候到了。 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 从此以后呢，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。 Nah, berbahagia setiap kita yang membaca dan juga merenungkan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们听了存在我们心里面的神的话语的，活在我们的生活里面的人是有福的。 Ya, saudara, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira apa yang langsung muncul dalam benak saudara? 各位弟兄姐妹，若我们看到这幅的画面呢，在我们脑海中，我们想到的是什么呢？ Ya, barangkali langsung terpikir di pikiran kita, wah kasihan sekali ya, orang sudah lanjut usia, tetapi masih harus bekerja. 可能我们会直接想到，哇，这个老先生太可怜了，他年纪已经进入高龄，但是还必须去找生活。 Bekerjanya pun sampai harus tidur bersandarkan tiang listrik, saudara. 甚至他工作到累了，还要靠在这个电线杆上睡觉。 Nah, mungkin juga perjalanan pulang begitu jauh dan dia tidak mau pulang dulu, dia mau terus kerja, tapi butuh istirahat, maka dia tidur aja di tempat seperti ini. 可能他想回家去休息，因为他的路途太远了，他不想回去，所以呢，只能靠在这个电线杆上，他在那边睡觉。 Nah, saudara, ternyata perjuangan orang yang lanjut usia tidak berhenti ketika anaknya sudah menikah dan sudah punya anak, saudara. 原来呢，一位已经进入高龄的人呢，他的奋斗不只是停止在这里，他还要继续的努力去抚养他的孩子们。
Acap kali ternyata orang yang lanjut usia, sudah usia 60 tahun ke atas, ternyata harus berjibaku dengan kerasnya kehidupan, termasuk kerasnya kehidupan di Jakarta, untuk menghidupi anaknya, menghidupi menantunya, bahkan cucu-cucunya, saudara. 我们看到一个已经进入到60岁以上的老年人呢，他们还那么辛苦拼命的在那边工作，为了就是要抚养他的孩子们，可能他的媳妇啦，他的孙子们的生活。 Nah, saudara, ini mungkin juga menunjukkan ternyata barangkali orang itu nggak ada pensiunnya ya, meskipun usia sudah lanjut ya. 可能这样的人呢，他是没有退休的，虽然他已经进入高龄。 Nah, saudaraku, ternyata memang ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut, masalah-masalah pun tidak sedikit, saudara. 原来一个已经进入高龄的人呢，他的问题也不是这么简单。 Orang sudah usia lanjut mulai merasa tidak lagi menarik, saudara. 一个老年人呢，他会感觉到他已经不吸引人了。 Sudah mulai keriput, kulitnya udah nggak kenceng lagi, udah merasa nggak cantik lagi. 已经退化了，他的皮肤也不好看了。 Nah, kadang-kadang saya menjumpai kalau dulu waktu zaman onsite antar jemput anak ke sekolah, saya melihat ternyata wanita-wanita yang sudah usia udah nggak muda lagi, ternyata mencoba memberikan penampilan yang masih muda, saudara. 就是当学校在能够开学的时候呢，我去接孩子，我看到一些妇女呢，她们就是尽量在装扮自己。 Ya, salah satunya ya orang merasa bahwa menjadi tua itu sesuatu yang menakutkan. 就是他们认为呢，成为老人呢，让他们很害怕。 Lalu juga permasalahannya adalah merasa kesepian, saudara. 还有另外一个问题就是说，他们感到很寂寞。 Istri atau suami kita sudah meninggal. 可能她的丈夫或是她的太太已经先离开她了。 Lalu teman-teman kita yang sebaya sudah pada meninggalkan kita, sudah jalan lebih dahulu. 还有跟她同龄的那些朋友们也已经离开她去了。 Lalu anak-anak kita juga sudah pada besar semua, sudah mencar kemana-mana dan jarang ketemu. 还有呢，他的孩子们、子女们都长大了，他们各自到他们工作的场所。 Sehingga kita dulu memiliki rumah besar-besar, kita mengharapkan rumah menjadi ramai. Ternyata ketika kita usia lanjut, tidak ada isinya selain kita sendiri atau dengan pasangan kalau masih hidup. 就是我们已经盼望说，我们有一个很大的房子，希望在里面是热热闹闹的，但是反过来却是空空荡荡的。 Kadang-kadang malah kita yang terakhir merasa tidak berguna. 还有最后呢，我们还感觉到我们已经无用了，没有用了。 Kita nggak bisa lagi cari uang, kita nggak lagi kuat, kita sakit-sakitan, merepotkan orang lain. 我们没有能力，我们不能够去赚钱，我们生病，还有让别人就是很忙碌。 Nah, malah kadang-kadang saudara-saudara ada yang hanya menantikan kita meninggal karena menunggu warisan. 还有呢，甚至有些子女们呢，他多么盼望我们早点离开，他们能够继承那个产业。 Dulu ada seorang jemaat yang tidak punya saudara dekat maksudnya, lalu nggak punya anak, dan ketika sakit dan mau mati, tiba-tiba banyak sekali yang mau datang, yang menjenguk dia ke rumah sakit. 就是有一个会友呢，他也没有亲戚，也没有孩子，但是当他生病的时候呢，却有很多的人要接他到这个医院。 Lalu pada waktu dia dimakamkan, tiba-tiba saudaranya makin banyak, saudara. Cuman menunggu kapan warisan diberikan. 当他在举行葬礼的时候，他的亲戚突然间变得这么多，因为他们都想得到他的遗产。 Makanya kalau saudara mengenal GKI, kalau GKI juga mempersiapkan seorang pendeta memasuki usia lanjut atau emeritus, dipersiapkan dengan baik, saudara. 我们看我们印尼基督教会呢，当他们在准备一个牧师的退休呢，他们有一个很好的准备。 Misalnya beberapa tahun, kurang lebih 2 tahun sebelum emeritus, kegiatan atau kesibukannya sudah mulai dikurangi. 就是在他退休的2年前呢，他的一些侍奉工作呢，已经开始把它减少。
Ya, supaya kami para pendeta ketika memasuki usia emeritus, kami tidak lagi terlalu merasa tidak berguna lagi, tidak lagi menjadi orang nomor 1 di gereja. 使到那些要退休的牧师呢，他们不会感觉到他们在教会里面不是一个重要人物。 Nah, saudaraku, karena persoalan-persoalan orang lanjut usia ini, maka tidak sedikit orang-orang kemudian mengalami banyak masalah psikis. 就是说，已经进入老年，所以不少人呢，可能他们会面到很多的问题。 Ada mulai merasa depresi, lalu ada yang mengalami gangguan tidur. 有的他们开始感觉到很颓丧，有的失眠了。 Lalu ada yang kemudian merasa ingin segera meninggalkan dunia ini. 有的甚至他想很快的离开这个世界。 Dan ternyata semakin memikirkan betapa malangnya nasibnya, semakin kita bisa merasa semakin ingin meninggalkan dunia ini. 就是当他们想到他们的命运是这么不好的话呢，他就越想快离开这个世界。 Nah, ini mesti kita waspadai, termasuk saya juga nanti akan memasuki usia lanjut pada waktunya. 这一些呢，我们都必须要谨慎呀，包括我有一天也进入到这个老年。 Ya, tentunya kalau saya dikasih usia panjang ya, saudara. 就是我上帝给我有长寿。 Nah, saudaraku, ketika kita membaca ayat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Pikiran kita yang muncul adalah ayat ini banyak sekali muncul di berita duka, saudara. 所以呢，当我们看到那一节经文，就说那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。这些经文呢，常常在这个布告里面，我们都能够看到。 Ya, ini ayat memang sering kita baca di sana, dan saya mau bertanya satu pertanyaan buat kita semua. 这些经文呢，我们在布告里面呢，我们常常能够看到，但是我要问一个问题。 Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. 首先，我先对不起。 Ya. Jika ini hanya jika ya saudara, kita nanti dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. 比如说，有一天我们被我们的主呼召回天堂，到天堂了。 Apakah saudara mau ayat ini muncul di dalam berita duka saudara? 是否你渴望这一节的经文就呈现在这个报纸上呢？ Nah, kalau saudara mau ayat ini muncul di dalam berita duka kematian kita, mengapa saudara mau? 是否你愿意这节经文渴慕这一节经文就是呈现在我们布告里面？ Apakah kita cukup percaya diri bahwa oh ya aku sudah mengakhiri pertandingan seperti Rasul Paulus? 是否我们有自信心说我像保罗一样，那美好的仗我已经打过了？ Atau mungkin ada sebagian dari kita, aku nggak berani deh, ayat ini terlalu membuat saya kurang yakin lah, nggak lah saya nggak bisa memakai ayat ini. 或者你说我不要，我害怕，因为这节经文对我来说我不肯定。 Nah, saudaraku, ternyata Rasul Paulus menghayati bahwa kehidupan ini adalah pertandingan. 原来使徒保罗他体验到我们的生活其实是一个奋斗。 Dan surat 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus saat usianya sudah lanjut. 就是提摩太后书呢，是保罗他在老年的时候他所写的。 Dan ternyata dia mendapati sampai menjelang akhir hidupnya, dia itu merasa bahwa dia telah melayani Tuhan sebagai seorang pekabar Injil yang setia. 因为他觉得他直到老年，他都是一个忠心的服侍者。 Nah, dia mengatakan darahku sudah mulai dicurahkan. Dia sudah merasa, wah hidupku sudah di ujung ini, sebentar lagi dipanggil Tuhan. 他说我现在被焦点，我离世的时候到了。 Nah, pertandingan apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? 到底这个保罗他打美好的仗呢？ Ya, pertandingan ini dikatakan perlombaan, pertandingan, perjuangan, dan pergumulan.
就是比赛啦，就是说他去奋斗，还有他的一些挣扎。 Rupanya Rasul Paulus ini saudara, walaupun usianya sudah lanjut, dia tetap merasa bahwa usia lanjut pun adalah pertandingan. 虽然保罗他知道他已经进入这个高年，已经是老年人，但是他醒悟到，虽然是老年，但是生活还是必须要奋斗。 Kalau atlet, misalnya atlet sepak bola, saudara mungkin usia 30, 35 sudah pensiun, nggak bisa 那 lagi 些球 bertanding. 员呢、赛跑员呢，他们的年岁到35以上的，他们都退休了。 Mungkin juga ada sebagian kita berpikir, ya aku sudah usia 60, 70, 80, ya sudahlah, nggak perlu ada pertandingan lagi, nggak perlu ada perjuangan lagi. 或者我们会觉得说，我已经进入60岁、70岁、80岁呢，我已经不必再去奋斗了。 Tapi ternyata selama kita masih bernafas, hidup itu adalah perjuangan, saudara. 但是呢，我们若还有一口气的话呢，我们的生活、我们的生命，我们仍然要去奋斗。 Nah, lalu ternyata pertandingan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan hanya pertandingan saja, tetapi pertandingan yang baik. 这里保罗所说他打的仗呢，不只是一个美好的仗而已，但是必须要美好的。 Ya, 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 所以呢，在哥林多前书9章26节说，所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。 Nah, saudara pernah berlari? Mungkin dulu waktu masih muda ya, saudara. 我们曾经奔跑吗？可能当我们年轻的时候。 Biasanya kalau kita jarang berlari atau tidak berlari, kita tuh nggak tahu cara berlari yang benar. 就我们从来没有去跑步呀，奔跑的话呢，我们不知道它正确应该怎样跑。 Orang yang nggak mengerti, dipikir berlari itu henjiantan, hanya sederhana, ya sudah tinggal dua kaki melangkah satu sama lain, udah selesai itu lari. 不懂得跑的人呢，他觉得说很容易，只需要我们的2个脚呢向前滑就对了。 Ternyata lari itu perlu belajar teknik yang baik supaya larinya itu efisien dan bisa menang perlombaan. 原来奔跑必须要有他的技能，使到他能够跑得好。 Nah, apa ada di antara kita yang menjadi petinju, saudara? 我们当中有没有人家成为前句的？ Nah, tinju pun saudara, kalau saudara tidak pernah atau jarang berlatih, itu pukulan tuh seringkali meleset. 就是这拳击呢，若你从来没有去训练的话呢，可能你在击拳的时候你会出现。 Jadi Rasul Paulus mengatakan kalau mau jadi pelari, jadi petinju, jadilah pelari yang benar, jadilah petinju yang benar. 所以呢，保罗说，你要成为一个运动员，一个拳击者呢，你必定要有正确的方向。 Nah, demikian juga kalau kita mau hidup, jangan sekedar hidup, tetapi hiduplah yang baik, hiduplah yang benar. 所以呢，我们要活，我们要好好的活，要有正确的活。 Ya, lalu apa pertandingan yang baik dalam iman? 到底我们在信心上的这个美好仗是怎样的呢？ Nah, dari penjelasan saya mendapati bahwa ternyata pertandingan yang baik itu bukan sekedar kita percaya Yesus dan siap-siap masuk surga. 就是一个美好的仗，不只是我们相信主耶稣，然后我们就进入天堂。 Kita memasuki usia senja bukan dengan pemahaman bahwa oh ya, saya sekarang sudah tua, sudah tidak berguna. Ya sudahlah, saya tunggu mati aja nanti Tuhan panggil. Pokoknya itu spiritnya. 我们进入老年的时候呢，我们不要有这样的理解，就是说我已经老了，我就是等死而已，不是这样的。 Nah, pertandingan yang baik adalah menghidupi iman dengan baik dan benar selama kita masih hidup. 就是个很好的这个比赛呢，就是说，当我们有一个好信心的比赛呢，就是我们必须要有正确的这个信心生活。 Nah, kalau kita berhenti berjuang, berhenti bertanding, itu berarti kita juga berhenti bertumbuh. 若我们已经停止了我们去奋斗呢，
的话呢，我们就会感觉到 Nah, kalau kita tidak melawan kecenderungan diri sendiri yang mengasihani diri, kita bisa tidak memiliki pertandingan, tidak melakukan pertandingan dengan baik, saudara. 如果我们是很自怜的，那么我们就不能够好好的去比赛了。 Bahkan Baik. pertandingan, kalau kita merasa ini ada pertandingan, itu menolong kita untuk tetap hidup. 就是呢，因做这个赛跑呢，就是能够帮助我们能够活得更好。 Pak, saudara, kalau tiap hari kita itu nggak punya tujuan hidup ini mau apa, nggak ada tanggung jawab, tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, kita sudah mati sebelum kita mati, saudara. 比如说，在我们的生活里面，我们没有一个正确的方向，我们就好像活在死里面。 Ada sesuatu yang harus mendorong kita, memaksa kita untuk bergerak, untuk bertumbuh, walaupun istri kita usia sudah tidak muda 就 lagi. 是这里面呢，一定要有一些推动力，来推动我们在我们年老的时候。 Nah, saudaraku, lalu apa yang harus dilakukan kita saat kita ingin melakukan pertandingan yang baik? 所以呢，我们要怎样呢，能够成为打一个美好的仗？到底我们要做了些什么？ Yang pertama adalah kita harus menerima kenyataan. 就是呢，我们要接受现实， Kenyataan bahwa kita sudah nggak sekuat dulu lagi. 我们要接受呢，我们不像以前那么强壮了。 Kenyataan bahwa anak-anak sudah besar dan meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita juga ada yang meninggalkan dunia ini. 就是这现实，就是说我们的孩子们长大了，离开我们了，我们的知己朋友，他们有的已经离开了。 Ini bagian yang sulit, saudara. 这一部分呢，可以说比较难。 Seringkali orang mengatakan, oh, saya punya banyak kemampuan, saya punya banyak kelebihan. Tetapi setelah saya menghayati, ternyata kelemahan saya juga banyak. 有的人呢，他觉得他就是说比别人更强，但是呢，当他仔细在思考的时候，他也觉得说他也有很多软弱。 Nah, kemudian mengakui kelemahan itu ternyata nggak gampang. 要承认自己的软弱呢，是一件不容易的事。 Kita harus mengakui kita tidak lagi orang nomor satu di perusahaan, kita bukan lagi orang nomor satu di gereja dan seterusnya. 我们必须要承认，可能在公司里面，在教会里面，我们不再是一个重要人物。 Nah, setelah menerima kenyataan, kita berjuang dalam iman yang benar. 就是呢，在这里面呢，我们必须有一个正确的奋斗。 Ya, saya kira saudara sebagai orang-orang yang sudah berusia senja, usia lanjut, itu ada nilai yang sangat indah, nilai yang sangat baik sekali yang dimiliki hanya oleh orang usia lanjut. 我觉得呢，一个进入高龄的人呢，他们一个有很好的这个生命的价值。 Ada pepatah yang mengatakan pengetahuan milik anak muda, hikmat milik orang tua. 有的人说呢，这个知识是年轻人所拥有的，但是呢，老年人所拥有的是智慧。 Gudangnya wisdom atau kebijaksanaan itu ada di dalam diri orang-orang usia lanjut. 就是呢，那个智慧呢是存在于那些老年人身上。 Kenapa? Karena mereka sudah sering jatuh bangun, sama seperti Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 就是说因为他们有很多的经验，就像那个在箴言里面所说的，因为一人虽然他7次的跌倒，人必兴起，2人却被祸患倾倒。 Nah, orang tua, orang usia lanjut itu harus membagikan wisdom atau hikmat kepada generasi yang lebih muda. 所以呢，这些老年人呢，他们必须分享他们的智慧给那些年轻人。 Nah, menjadi orang tua bagi anak-anak, bagi jemaat-jemaat yang masih usia lebih muda. 给予一些他们的子孙呢，或是教会比较年轻的会友们。 Ada kalimat bijak dari literatur Yahudi yang mengatakan make a teacher for yourself. Carilah guru untuk diri sendiri. 就是呢，我们要必须找自己的老师。
Nah, kita perlu menjadi guru bagi generasi-generasi yang berikutnya, membagikan hikmat. 我们必须成为那个下一代他们的老师。 Dulu saya mengenal seorang penatua yang usianya sekarang sudah lebih dari 70. Dulu waktu beliau masih aktif sekitar umur 60-an. 我认识一位长老，就是说他以前 Nah, 差不多beliau ini 60岁的时候， Nah, beliau ini termasuk penatua yang begitu aktif, banyak memahami tentang GKI, tentang tata gereja, tentang budaya GKI dan seterusnya. 他是一位很积极的这个长老，他知道很多有关印尼基督教会一切的规则。 Dan dia tidak takut untuk berdebat atau untuk mengungkapkan pendapatnya meskipun berbeda. 他也不害怕跟别人有争论，虽然他们的观念不一样。 Termasuk khususnya dia senang kalau berdebat dengan anak muda, katanya begitu. 特别他很喜欢跟那些年轻人他们在辩论。 Terus saya tanya, kenapa Bapak kok suka ini berdiskusi dengan anak-anak muda? 我就问他说，为什么你很喜欢跟那些年轻人在谈论呢？ Lalu dia memberikan jawaban yang saya ingat sampai sekarang, saudara. 他给我一个答案，直到今天我还记得。 Dia mengatakan, dengan saya banyak berdebat, berdiskusi dengan anak muda, itu pikiran saya tetap tajam. 所以呢，他说，接着我常常跟这些年轻人辩论的时候呢，我的头脑会更长进。 Nah, memang usianya saat ini sudah senja, tetapi pikirannya itu masih cemerlang, saudara. 他说，虽然我已经进入高龄，但是我的头脑还很清澈。 Lalu kita hidup dalam komunitas. 就是我们要活在这个时期里面， Kita tidak bisa hidup sendiri. 我们不能够自己活， Bahkan kita juga nggak bisa hidup hanya berdua dengan Tuhan. 我们也不能够只跟我们的主。 Salah satu kalau saya bilang salah satu kelemahan ketika kita mengatakan aku hanya butuh Tuhan, itu 就 sebenarnya 是我们有一个软弱，就是说我只需要我的主。 apakah betul kita hanya butuh Tuhan, saudara? 是否是正确的呢？我们只需要我们的主。 Walaupun kalimat ini tampak rohani dan tampaknya baik, tetapi kenyataannya nggak seperti itu. 看起来他这样说是很属灵，但是其实呢，并不是这样。 Kita butuh teman, kita butuh sahabat. 我们必须要有朋友，我们必须要有知己。 Kalau kita sudah nggak punya lagi keluarga, kita punya komunitas di Jialing GKI Bungur ini. 如果我们已经没有家人，但是呢，我们在市区在教会里面，我们还有朋友。 Ada penelitian yang mengatakan orang yang punya teman, orang yang punya sahabat itu punya kualitas hidup, punya sukacita hidup itu lebih tinggi daripada yang tidak punya teman atau sahabat. 就是有人说呢，要有朋友、有知己的人呢，他们的这生活品质比起那些没有朋友、没有知己的人来得更高。 Nah ya, itu ada satu ungkapan juga dari hikmat orang Yahudi, acquire a friend for yourself. Carilah teman untuk dirimu sendiri. 就是呢，就他们说呢，为自己找朋友、找知己。 Ini sangat penting untuk menolong kita tetap jiwa kita tuh tetap sehat, saudara. 这一点很重要，使得我们的心灵更健康。 Lalu saat kita sudah memasuki usia lanjut, kita memanfaatkan waktu luang kita yang banyak. 就是呢，我们在年老的时候，我们也要使用我们的空间。 Dulu masih banyak kewajiban, tanggung jawab pekerjaan, kita punya hobi, kita nggak bisa kerjakan dengan baik. 就是当我们还有很大的责任，我们很忙的时候呢，我们根本不能够去做我们所爱好的事。 Dan ada satu fenomena yang menarik di dalam masyarakat kita. 在我们的社会里面，我们能够看到， ternyata yang memiliki hobi-hobi baru seperti bersepeda, memelihara ikan, menanam, itu ternyata bukan milik anak muda, tetapi justru usia lanjut.
就是他们有一个新的爱好，就是说他们骑脚踏车啦，他们唱歌啦，这些呢不只是属于这个年轻人，但是也是属于那些老年人。 Bahkan saya melihat tuh orang-orang udah usia 50 tahun ke atas, usaha sudah mapan, itu kalau beli sepeda itu luar biasa mahalnya, saudara. 所以呢，我看到一些人呢，当他们的事业已经固定了，已经有成就了，他们所买的这个脚踏车呢，它的价格非常昂贵。 Nah, mereka sudah memiliki waktu luang, aku sudah usia lanjut, sudah ada meneruskan kepemimpinan, aku mau melakukan apa yang aku sukai dalam hidup ini. 他说他已经有这个空间呢，已经有人继承我的事业呢，我要好好来享受我的生活。 Nah, saudara, maka mari kita temukan hobi-hobi yang membuat kita tetap melakukan hal yang produktif. 我们要找到我们所爱好的，使到我们的生活更有功用。 Jadi, saudaraku, usia boleh tua, tetapi perjuangan bukan berarti berhenti. 就是说我们可以进入老年，但是我们的奋斗呢，却不可以停止。 Mungkin perjuangan kita nggak sekeras dulu pada waktu kita masih muda. 可能我们的奋斗已经不像年轻的时候那么拼命。 Tetapi selama kita masih hidup, Tuhan ingin kita terus bertumbuh. 但是呢，我们的主要我们活着的时候呢，我们的信心不断的能够成长。 Sehingga pada waktu nanti menjelang Tuhan memanggil kita, kita cukup yakin untuk mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. 直到有一天呢，我们被主呼召的时候，我们很肯定说，那美好的仗我已经打过了。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 但愿我们的主帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak hanya menantikan Engkau memanggil kami saat kami usia sudah senja dengan berbagai kelemahan. Ajari kami untuk tidak jatuh dalam pengasihan diri sendiri. Ajari kami untuk tidak tenggelam dalam depresi ataupun perasaan-perasaan yang negatif. Tolong kami Tuhan bahwa kami boleh menghayati selama kami masih memiliki nafas, kami harus melakukan sesuatu buat Tuhan dan sesama. Entahkah itu hal yang kecil, entahkah hal itu hal yang besar, tapi kiranya kami boleh terus memberikan kontribusi, memberikan cinta dan kasih kami, kebijaksanaan kami kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Iya, selanjutnya Wang Musa akan pimpin kita dalam doa syafaat. Apakah Bapak Ibu Saudara semua ada yang mau didoakan? Saya sudah mencatat beberapa hal, tapi kalau ada tambahan silakan Bapak Ibu yang mau didoakan. Ya, nampaknya sudah cukup ya. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini sudah mendengarkan firman yang diberitakan oleh Andi Muse. Tuhan, tolong para usia indah, para senior kami untuk terus berjuang di dalam kehidupannya. Jadi tidak pernah merasa lelah walaupun badan dan fisik bisa lemah ataupun sakit, tapi biarlah roh Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan semangat sehingga boleh maju ke depan, bertumbuh rohaninya sampai nanti berjumpa dengan Tuhan, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berkatilah Andi Muse juga yang sudah memberitakan firman untuk pelayanannya, keluarganya, Tuhan pimpin masa depan beliau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa rekan di dalam usia indah yang mengikuti Zoom ataupun juga di gereja kami. Kami berdoa menyerahkan untuk
Bapak Saudara Hardi Chuang yang tadi di-sharingkan oleh Ibu Peling, kondisi anak sulungnya yang tertua ini. Tuhan berkatilah agar Saudara Hardi Chuang boleh semakin dekat dengan Tuhan dan satu kali nanti boleh terus setia bahkan menjadi berkat karena Tuhan membimbing dan memberkati kehidupannya. Terima kasih untuk teladan dan kesetiaan dari sang ibu, mama yang begitu setia berdekat dengan Tuhan. Dan kami percaya para senior juga akan berjuang berdekat dengan Tuhan, mendoakan anak-anak, cucu-cucu sekalian. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Chun Mei, seorang anggota lansia dari Pekanbaru yang tadi kami dengar kondisinya juga sakit, tidak sehat setelah vaksin COVID karena ada kanker di dalam badannya. Tuhan kiranya menguatkan, memberi kesehatan, dan Tuhan yang memimpin Ibu Chun Mei sehingga tidak terjadi apa-apa, tapi semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, dan Tuhan juga menolong untuk pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Tio Pocu, seorang jemaat kami yang berusia lanjut dan dalam keadaan lemah tubuh, biar Tuhan juga terus memberi kekuatan, penghiburan, kesehatan. Juga untuk keluarganya, untuk suaminya, boleh percaya kepada Kristus dan untuk membimbing masa depan dari keluarga ini, memberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Bapak, kami juga memberikan berdoa untuk kondisi Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami di dalam mengantisipasi masalah COVID, pandemi ini, dan khususnya di akhir tahun ini ada prediksi, ada gelombang ketiga dari COVID. Tuhan kiranya akan menolong agar masyarakat kami bisa menjaga prokes kesehatan dengan baik, dan negara kami, kota kami tetap terjaga dengan baik, tidak terjadi gelombang ketiga ataupun penyebaran COVID yang parah. Tuhan yang melindungi untuk para lansia kami, keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tuhan yang membimbing dan menjauhkan dari semua yang tidak baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap pergumulan dan kesulitan dari setiap senior yang hari ini hadir, baik di dalam Zoom ataupun di YouTube, dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengetahui isi hati mereka, pergumulan mereka, Tuhan akan menolong mereka. Kami juga mengingat satu orang senior kami, Sen Muse, yang dalam kondisi juga lemah. Kami juga mendengar ada beberapa waktu lalu jatuh. Tuhan kiranya juga memberkati, memberi kekuatan, berikan kesehatan, melindungi hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu doa-doa ini, karena kami menaikkannya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian.我们在天上的父，愿人都尊你名为圣，愿你国度降临，愿你国度降临，愿你旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免了我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。
荣耀全是你的，直到永远，直到永远，直到永远。阿门。Ya, jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. 请弟兄姊妹们、长辈们仰望主，我们要结束今天的家庭聚会，我们领受神的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵感动带领，常与你们众人同在，从今时到永远。阿门。 Oke, 谢谢王牧师。Saya buka semua itu ya, mic-nya. Ya, silakan. Kita sebelumnya foto dulu ya, Musa ya. Ya, ada pokok ada pengumuman. Oh ya, pengumuman dulu ya, silakan. Haji Micu belum dibuka. Ya, minggu depan liturgisnya Ibu Mita. Cao Mita, Penatua Cao Mita. Terus yang lain nggak ada apa-apa ya, Mar? Halo, Mar? Ya, ini nggak ada apa-apa lagi. Ada. Ya, kalau nggak ada, saya akan ambil foto ya buat kita semua.